Orang tengok berita Iran dengan AS dengan Israel ni nampak macam jauh kan, tapi bila benda ni sentuh minyak, shipping dan laluan udara, Malaysia terus terasa. Ramai orang fikir Malaysia negara pengeluar minyak. Jadi bila minyak naik, kita untung besar. Realiti dia, naik minyak boleh jadi cukai senyap kepada rakyat. Kos barang naik dulu, lepas tu gaji lambat pula yang ikut. So, bukti awal harga minyak dunia terus melompat bila ketegangan makin panas dan laluan Selat Hormuz terganggu. Ini kita berdasarkan yang kita nampak di sini berkenaan dengan oil jumps as Iran conflicts escalate disrupt shipping. Di sini. Okey, kau bayang, kau tidak beli minyak mentah. Kau beli barang dapur, bayar tiket flight, beli alat ganti motor, order barang online, semua tu duduk atas satu benda, iaitu kos tenaga dan kos angkut. Bila Iran, AS dan It's Not Real bergasak, benda paling awal panik bukan rakyat lah. Yang panik dulu ialah kapal, insurans dan pasaran minyak. Lepas tu baru sampai dekat kita. Kesan paling senyap, flight dan laluan udara jadi kelam kabut sekarang ni. Yang ini kita tengok airspace closure following apa yang telah berlaku. Sebab di seluruh dunia ni, kalau kita tengok kepada flight radar, memang banyak airspace yang terpaksa mengubah route dan banyak delay yang berlaku akibat itu, guys. Ini contoh. Restriction close. Limited flight activity dan sebagainya. Seperti yang kita boleh baca di sini, no time. Memang tidak boleh baca lah bahasa flight. Bila situasi tegang, banyak negara tutup ruang udara atau airlines elak route tertentu. Apa jadi pada Malaysia? Pertama, masa penerbangan boleh jadi lebih panjang untuk laluan ke Eropah dan Asia Barat. Kedua, penggunaan minyak kapal terbang naik sebab pusing jauh. Ketiga, jadual mudah berubah, kos operasi naik, lepas tu harga tiket ikut terangkat juga. Kalau kau ada plan kerja umrah, melancong atau shipping udara untuk bisnes, ini bahagian yang mula-mula mengganggu. Lagi-lagi yang tengah pergi melancong pada bulan Mac ini, bukan saja melancong lah, tapi ada yang pergi untuk melakukan tugas di sana. Memang mereka antara orang yang paling terkesan. Okey, Selat Hormuz ni laluan dia sempit. Mana kita tengok Selat Hormuz dari sini. Okey, laluan dia sempit, tapi dia laluan emas. Bila kapal berhenti lambat atau insurans naik, kos sampai ke kedai pun naik. Apa yang Malaysia kena, barang elektronik, alat ganti kereta, bahan binaan, barang rumah, semua banyak bergantung pada rantaian import dan kontainer. Nanti orang cakap, nanti reda lah tu, nanti menurun lah tu. Itu yang kita harapkan juga. InsyaAllah kita harapkan sesuatu begitu. Maksudnya world leaders nanti akan masuk campur tangan untuk stopkan apa yang tengah berlaku ni. Masalahnya bila kos insurans dan risiko naik, peniaga terus tambah margin awal-awal untuk selamatkan cash flow. Bila shipping sangkut, pasaran minyak pun makin liar. Itu yang buat harga barang makin senang melonjak naik. So, kesan pada ringgit dan harga import, bila dunia takut, duit cari tempat selamat. Bila konflik besar meletup, pelabur global biasanya lari ke aset selamat. Negara yang import tenaga pula senang kena tekanan sebab bil import naik. Apa maksud untuk Malaysia? Ringgit mudah jadi turun naik. Bila ringgit lemah, barang import lagi mahal. Bisnes yang guna bahan import termasuk makanan proses, bahan pemukusan, mesin, komponen akan rasa tersqueeze gitulah. Ini bukan pasal politik siapa betul siapa salah lah. Ini pasal psikologi pasaran, orang takut, orang tarik duit. Tapi yang paling menusuk tetap minyak lah, sebab minyak tarik semua kos lain naik juga. Kesan paling direct pada rakyat, harga minyak dunia naik, kos hidup ikut mendaki bila minyak naik. Dia tarik 3 benda sekaligus. 1, kos logistik. 2, kos operasi bisnes. 3, harga barang runcit. Malaysia ini ada mekanisme kawal harga runcit, termasuk harga mingguan dan struktur subsidi. Ramai orang ingat itu bermakna kita kebal. Realiti dia, bila kerajaan tampung, tekanan pindah ke bajet negara. Bila kerajaan laras, tekanan pindah ke pengguna dan peniaga.
Dua-dua sisi ada kesan. Sebab tu bila minyak dunia melompat, isu kos secara hidup cepat panas. Cara paling mudah faham, kalau lori, bot, kilang dan store semua bayar tenaga lebih mahal, harga akhir dekat rak kedai pun naik pelan-pelan. Dan bila harga naik pelan-pelan, ramai tak perasan pun sampai satu hari rasa kenapa semua naik. Begitulah yang berlaku. Tapi untuk cover dengan semua story ni, kita perlu cover dengan something untuk sesuatu affiliate ini supaya YouTube menyokong topik-topik yang kita ceritakan. So salah satunya yang kita recommend untuk orang beli seperti Nintendo Switch ataupun jam Amazfit ini. Ini juga ada yang kita letakkan di dalam link di bawah. Produk di bawah sini korang just tekan terus, korang boleh purchase bermacam-macam lagi produk yang telah kita sediakan. Ada mouse juga. Bukan itu saja, di dalam channel ini juga pelbagai jenis topik yang kita cover, termasuk juga isu-isu semasa dan juga produk-produk terkini, gadget dan sebagainya untuk kita review dan tunjukkan kepada korang latest update. Sebab kita pun begitu-gitu cuba untuk mencapai kita punya KPI video. Jadi itu sahaja pada aku. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time. Assalamualaikum.